Benarkah wujudnya Jambatan Adam? Di manakah lokasi jambatan ini? Pada kali ini, kami di RSTV akan merungkai misteri Jambatan Adam. Salah satu lokasi yang benar-benar membuktikan teori tersebut merupakan Adam's Bridge atau Jambatan Adam. Dipercayai laluan yang digunakan oleh manusia pertama bumi, iaitu Nabi Adam AS ketika baginda menuju ke lokasi yang kini dikenali sebagai Gunung Adam di Sri Lanka. Selain dikaitkan dengan Nabi Adam AS, legenda berkenaan Dewa Rama dalam hikayat Ramayana juga menyifatkan laluan yang sudah tenggelam ini sebenarnya jambatan yang dibina oleh Hanuman dan tenteranya bagi membolehkan Rama menyelamatkan isterinya Sita yang diculik. Bagi penganut agama Hindu, laluan ini dikenali sebagai Jambatan Rama. Walau apapun kepercayaan yang ada, sama ada diceritakan secara sahih, fakta atau legenda, apa yang kita tahu, Jambatan Adam memang ada. Sekiranya anda amati peta dunia ketika ini, hujung Sri Lanka dan India dipisahkan oleh satu selat yang dikenali sebagai Selat Park, dinamakan sempena nama Robert Park yang pernah menjadi Gubernur British di Madras. Selat Park merupakan sebuah selat dengan berkepanjangan 64 km memisahkan kedua-dua negara itu. Tidak jauh daripada Selat Park, wujud beberapa kawasan pasir dan pulau batu karang yang memisahkan Pulau Pamban di India dengan Pulau Mannar di Sri Lanka. Berdasarkan rekod sejarah yang kita ketahui sekarang, di mana pada 500 tahun dahulu Sri Lanka sebenarnya bersambung dengan tanah besar India, menjadikan Sri Lanka sebenarnya sebuah semenanjung sama seperti kita. Laluan ini bagaimanapun musnah selepas satu kejadian bencana ribut yang berlaku pada tahun 1480 sehingga memisahkan kawasan yang kini dikenali sebagai Sri Lanka dengan tanah besarnya. Hasil daripada bencana itu, Sri Lanka kini menjadi sebuah pulau berkepanjangan 48 km sekiranya diukur dari penghujung India ke penghujung Sri Lanka. Jambatan Adam yang ada sekarang merupakan gugusan tanah yang dibentuk daripada 103 buah kumpulan batu karang dan pasir yang melengkung bentuknya. Walaupun ketika waktu air surut, kawasan ini tetap akan ditenggelami air sedalam 1 meter yang menghalang laluan ini daripada digunakan. Rekod terawal tentang Jambatan Adam ini memang terkandung dalam hikayat Ramayana. Rekod masyarakat luar pula hanya ditemui pada abad ke-9 hasil catatan seorang ahli geografi Parsi yang bernama Ibn Khordadbeh ketika zaman pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Dalam buku beliau yang berjudul Kitab Al-Masalik wa Al-Mamalik atau Buku tentang Laluan dan Kerajaan, Ibn Khordadbeh menceritakan tentang laluan-laluan perdagangan utama yang digunakan oleh pedagang Muslim sehingga mereka mampu tiba di Jepun, Korea dan China serta beberapa kawasan sekitarnya. Dicatatkan dengan nama Set Bandai dalam bukunya yang membawa makna jambatan di tengah lautan. Catatan ini menunjukkan memang wujud satu laluan yang menghubungkan dua kawasan terbabit dan laluan ini bunyinya mirip sebuah jambatan biasa yang dibina manusia. Oleh kerana disebutkan dalam hikayat kepercayaan masyarakat Hindu, jadi kajian oleh orang India melibatkan Jambatan Adam kerap kali dilakukan. Seorang geologis bernama Dr. Badri Narayanan yang mengabadikan hidupnya bagi memelihara Jambatan Adam atau Ram Setu dalam bahasa Tamil telah melakukan beberapa kajian yang mendalam tentang misteri di sebalik kewujudan Jambatan Adam. Dalam kajian yang dijalankan bersama Jabatan Kajian Geografi India, Dr. Badri Narayanan mendapati di mana laluan yang dinamakan sebagai Jambatan Adam ketika ini sebenarnya dibina oleh tangan manusia dan bukan sesuatu yang terbentuk secara semula jadi. Dengan menggunakan mesin penggali pada kedalaman 6 meter di bawah dasar permukaan lautan, didapati wujudnya lapisan-lapisan batu berlapis-lapis, seolah-olah struktur penyokong dalam membina jambatan dibentuk. Apabila kajian terhadap usia batu itu dilakukan, didapati batu yang kini sudah tenggelam agak dalam itu berusia 7,000 tahun, sementara pasir di bawahnya
baru berusia 4,000 tahun. Berikutan ketidaksamaan ini, wujud teori yang belum dapat dibuktikan di mana ada pihak yang membawa batu-batu itu ke sana bagi tujuan pembinaan jambatan. Berdasarkan kajian Dr. Badri Narayanan, beliau percaya jambatan itu dibentuk sekitar 4,000 ke 5,800 tahun dahulu dan dibina menggunakan batu yang diambil daripada Pulau Pamban. Dalam usaha penggalian yang dijalankan, pasukan Dr. Badri Narayanan turut menemui kewujudan mata air panas di mana suhu airnya mampu mencecah 60 ke 70 darjah Celsius yang menunjukkan bahawa ada aktiviti gunung berapi yang aktif terletak berhampiran dengan Jambatan Adam. Sehingga kini dakwaan sama ada Jambatan Adam atau Ramsetu ini benar-benar terbentuk secara semula jadi atau memang jambatan buatan manusia belum dapat dipastikan. Jika penyelidikan dan dakwaan Dr. Badri Narayanan benar dan Jambatan Adam memang buatan orang, sukar untuk dibayangkan bagaimana saiz manusia yang membuatnya. Ini kerana batuan yang terbentuk itu mempunyai saiz 2 ke 3 km lebarnya dengan panjang 48 km yang layak dikatakan bukan hasil kerja manusia bersaiz biasa macam kita.